Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara laporan utama untuk malam ini. Referendum mungkin pilihan tapi belum tiba masanya. Variasi produk berasaskan beras Sarawak sedia tembusi pasaran global. It's a good opportunity for the people, I would say, in Semenanjung to learn about our food, our culture and our art. Hebatnya anak Sarawak, negeri ini ada variasi berasnya sendiri. Ditambah kehebatan inovasi anak Sarawak itu sendiri, produk ini bukan hanya dipasarkan seadanya, malah dipelbagaikan bagi memartabat pasarannya ke peringkat global. Seperti apa yang dilakukan syarikat Antares Ventures ini. Antares Ventures berjaya hasilkan teh beras hitam Sarawak, minuman segera 3 dalam 1 menggunakan beras bario, bajong dan birih serta bihun menggunakan beras Bali Keladi. Antara beras yang digunakan beras putih bario, beras perang bario, beras merah dan beras hitam dari Bak Kalalan serta beras Bali Keladi dari Sri Aman. Our objective is to help Sarawak paddy farmers to introduce the rice to bigger marketplace. Because the rice production in Sarawak has been declining every year. So because the rice production cost is quite high, so not many people can afford the rice. So we try to bring this rice to a greater marketplace like Peninsular Malaysia, most probably overseas like Singapore and Hong Kong also. Bukan sekadar produk biasa, malah ia kaya dengan nutrien semula jadi yang baik untuk kesihatan. We decided that first we want to try more towards better nutrition lah. So we don't have more healthier. We're going for the more healthier alternative. So that's why I decided to come up with whole foods. These are considered whole food lah, bukan makanan rapuh. So that's why we invested in this type of technology so that we can actually produce a better quality product. And also like we nak naik taraf sikit lah produk Sarawak and produk Malaysia lah. Antares Ventures kini sedang rangka strategi bagi membolehkan produk keluaran mereka dapat dikomersialkan secara meluas. Namun bukan senang untuk memasarkan produk berasaskan beras ini. Halangan utamanya beras adalah makanan komoditi terkawal. In order to get it across, just to get it from Sarawak to Semenanjung, we need a permit, export permit, even though it's in the same country, although this is not imported and it's cultivated locally. So that's one reason why you see it is in this finished form, because if the product is no longer a grain, then it does not fall under what do you call that, control, necessary for under control product. So this is the one way how we can share our product locally and internationally also. Inovasi anak Sarawak itu antara yang dipamerkan dalam Borneo Weekend Festival di Ibu Negara. Festival itu turut mengangkat kepelbagaian seni dan budaya Sabah dan Sarawak. Antara tumpuan menarik yang ada di Borneo Weekend Festival pada hari ini adalah salah satu kraft tangan daripada kaum Kayan yang dipanggil sebagai ajan, ianya diperbuat daripada rotan. Dan apa yang menarik tentang ajan ni sebenarnya digunakan untuk meletakkan hasil tuaian mereka pada satu ketika dahulu. Selain anyaman rotan dan kraft tangan, makanan tradisional juga jadi tumpuan dari festival ini. Antaranya adalah ayam pansuh yang jadi makanan tradisional masyarakat Iban. Ini memang resepi turun-temurun kita orang lagi daripada kaum Iban. Lagi yang ini memang kita 100% tak ada minyak. Jadi memang healthy lah, dia macam steam chicken macam tu. Perniagaan ayam pansuh Helena di Kuala Lumpur sejak 3 tahun lalu terima sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Dalam pada itu, kepelbagaian tradisi dan budaya yang ada di Borneo buka peluang pengunjung untuk tahu lebih banyak tentang perbezaan budaya dan seni. To be honest, I'm really proud because not a lot of people know the difference between Sabah and Sarawak. So for them to see what Sarawak culture is, our art, our food, our motif, for me it's a good opportunity for the people, I would say, in Semenanjung to learn about our food, our culture and our art and things like that lah. I think it's quite nice. It's a bit of a break normally what you see here. Yes, I was in Sabah back in 1993. That's Kota Kinabalu. And then traveled to Semporna South.
kind of like the Indonesian craftsmanship and also the artwork that you can find around the islands. It's quite nice. I haven't looked that closely yet, but I will for sure. Rekaan fabrik dan fashion Borneo ada keunikannya tersendiri. Seiring perkembangan moden, ia juga melalui proses transformasi. Ini bakal anda saksikan dalam Borneo Fashion Week 2019 Oktober nanti. Borneo Fashion Week 2019 bakal menghimpunkan 20 pereka fashion muda Borneo dan semenanjung Malaysia. Menariknya, motif yang diketengahkan pereka semuanya berasaskan Borneo. Borneo punya design dengan elemen-elemen Borneo overall lah memang cantik and dia punya design terperinci. So what I'm trying to do for last year and this year also is to give a modern touch from the design and to cater for everybody. Bukan itu sahaja, acara ini buka peluang kepada pereka fashion tempatan untuk tembusi pasaran dunia. Kita punya objektif untuk menolong designer yang up and coming, emerging. Dia orang belum lagi dapat nama yang besar. So platform kita yang kita provide untuk designer ni memang untuk menolong dia orang. Borneo Fashion Week 2019 akan berlangsung pada 4 hingga 6 Oktober di Kota Kinabalu. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP cadangkan satu referendum jika rundingan perkongsian Kerajaan Persekutuan dan Negeri menemui jalan buntu. Setiausaha Agung Pemuda SUPP Milton Foo gesa GPS tetapkan jangka masa untuk rundingan. Tegasnya Semenanjung Malaysia tidak boleh lagi dimajukan menggunakan hasil dari Sabah dan Sarawak. Dakwa Foo yang dipetik portal FMT, tinjauan di lapangan juga menunjukkan rakyat mahu Sarawak keluar dari Malaysia. Tindakan keluar itu perlu dibuat sekiranya Kerajaan Persekutuan menolak untuk kembalikan hak dalam Perjanjian Malaysia 1963. Tindakan mengadakan pungutan suara itu disifatkan tidak wajar. Sebaliknya, semua pihak perlu bersikap adil dan beri peluang kepada Kerajaan Persekutuan dan Negeri berunding memandangkan kerajaan PH baru setahun mentadbir negara ini. Namun, jika tiada perubahan atau temui jalan buntu untuk tahun kedua atau ketiga, penganalisis politik Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi ada pandangannya. Bagi peluang dulu pada proses rundingan yang sedang berlangsung sekarang di antara kerajaan pusat yang dikuasai Pakatan Harapan dan juga PH. Mereka masih lagi dalam proses fasa pertama, tahun pertama. Bagi peluang mereka sebab banyak masalah yang mereka perlu tangani, isu-isu nasional dan pelbagai isu. Kemudian kita bagi hingga tahun kedua. Kalau tahun kedua atau tahun ketiga, barulah gerakan untuk pungutan suara referendum atau atas nama apapun itu boleh dilakukan. Peringkat rundingan ini perlu dihormati dan mencari titik persamaan agar apa termaktub dalam semangat Perjanjian Malaysia MA63 itu tercapai. Awang Azman juga jelaskan sentimen rakyat Sarawak kini adalah untuk kembalikan hak-hak mereka sesuai dengan semangat MA63. Malah tuntutan tersebut dilihat tidak lebih dan kurang daripada itu. Tidak timbul usaha untuk katakanlah berpisah daripada Malaysia itu tidak timbul. Dan idea berpisah daripada Malaysia bukanlah idea majoriti rakyat Malaysia. Ia hanyalah mewakili kelompok yang kecil. Ia tidak mewakili seluruh rakyat Sarawak. Memang masih ramai majoriti rakyat Sarawak masih gembira dan bangga melihat diri mereka sebagai rakyat negara ini dan mahu kekal dalam Malaysia. Selepas ini, mereka muda tunjuk bakat seni mereka di Expo Kayu dan SMEK Sarawak 2019.
Seramai 111,879 wanita berdaftar di bawah skim caruman Aisuri setakat Mei tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, jumlah yang direkodkan itu termasuk suri rumah di Sarawak. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, semua wanita yang berdaftar ini merupakan mereka tersenarai dalam sistem e-kasih. Caruman itu perlu dibuat ke dalam akaun simpanan persaraan bagi melayakkan mereka menerima insentif kerajaan sebanyak RM40 setiap bulan. Daftaran Aisuri di Sarawak sehingga tarikh yang sama adalah 17,980 orang. Berbuatlah doa untuk mendapatkan maklumat dan terus mendaftar sekiranya layak menerima skim ini. Inspirasi kami mula kursi itu dari Coral Reef. Jadi apa yang kami study dari Coral Reef adalah ciri-cirinya, karakteristik, caranya tumbuh, pasya macam ni colornya, ya semua kami study. Lepas ya jadilahnya produk tu. Belakang parang diasah, lagi kan tajam, ini kan pula manusia. Itu perumpamaan yang sesuai buat para peserta Pull of Young Designer atau dikenali sebagai Poyot. Kegigihan mereka akhirnya membuahkan hasil apabila reka bentuk perabot kini dipamerkan di Expo Kayu dan Industri Kecil Sederhana Sarawak 2019. Kumpulan pertama pelatih terdiri daripada program Poyot menunjukkan perkembangan terbaik selepas 6 bulan berada di Institut Teknologi Bandung ITB di Jakarta. Ia merupakan kerjasama antara Unimas dan ITB di bawah inisiatif Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka. Inisiatif Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka ini jadi platform untuk melatih mereka muda agar tampil dengan kelainan dalam rekaan masing-masing. Antara plan strategik jangka panjang Pusaka adalah untuk meningkatkan kadar ekspor seperti perusahaan perabot pada tahun 2030. Persidangan industri perkayuan sempena Expo Kayu dan Industri Kecil Sederhana Sarawak 2019 nyata buka pintu luas kepada para graduan. Malah, kerjasama antara Unimas dan ITB juga akan melahirkan lebih banyak mereka perabot berkualiti. Baik Iwan, peserta Poyot dari Indonesia, banyak yang dipelajari daripada kerjasama ini. Kolaborasi itu sangat bagus untuk new graduate student sebabnya banyak ilmu kita dapat dari program Poyot tu. Bagi Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, perkongsian idea di Expo Kayu dan Industri Kecil Sederhana Sarawak 2019 ini nyata jadi platform terbaik bagi Poyot. It aims to provide a platform for producers and manufacturers to showcase and promote sales of their product, as well as establish networking and attract potential local and foreign buyers and investors. Selepas Poyot yang menjadi pelaksana kepada industri hiliran perkayuan baru, Saradek atau Pusat Reka Bentuk Sarawak akan jadi platform mereka muda. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, ia merupakan pelan Kerajaan Sarawak melalui Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka. And they are also using technology application in terms of creating new design. And this design must match with the market needs, what market wants. It cannot be the normal design that could be monotonous. So they have to have various type of design because the modern need is based on new design, new creativity. Dalam pada itu, Saradek kata Abang Johari bantu tingkat penghasilan produk kayu berkualiti tinggi. Malah ia berpotensi untuk menembusi pasaran ekspor dunia bukan sahaja di Jepun, Korea tetapi China. Once you have that, it's more efficient and then you can produce quality products and that quality product definitely will attract good price. Dengan design price, then we can export it, especially Korea, Japan, even China. Dengan itu, sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat serta selamat berhujung minggu.